رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini di ambang hari raya Aidil Adha ini dapat kita bertemu kembali dalam perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian daripada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu, tak kiralah ilmu apa pun. Kerana apa? Ridan bima yasna, kerana para malaikat itu redha terhadap apa yang kita buat. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam dan juga pengurusi dan seluruhnya terkuasa masjid, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. InsyaAllah pada pagi ini, dalam masa yang terhad ini, saya akan cuba untuk sama-sama kita bincangkan tentang falsafah dan juga apakah yang dimaksudkan dengan Hari Raya Korban. Pertamanya saya bukan nak betul kamu ni, bukannya boleh betul kan, cumanya nak bagi pendapat. Ramai di kalangan kita yang cuba mengaitkan korban itu dengan qoroba. Ayat korban itu dengan qoroba. Qoroba ni makna dekat. Dekat kepada Allah Ta'ala. Tu ustaz-ustaz lah mengajar. Jangan lagu tu. Babul korban tak ada. Dia ada babul adhiyah. Babul adhiyah. Bab korban. Kita sebut hari raya Aidil Adha. Bukan adha, duha, waktu duha tu dah. Adha tu maknanya korban. Adha tu maknanya korban. Al-adhiyah, korban. Maka kalau ada orang hula tu gak waktu jangan ada tu cari makan orang kita. Betulnya sebagai ilmu bagi kita lah. Ilmu bagi kita yang dimaksudkan dengan korban itu ialah al-adhiyah ataupun kita sebut Aidul Adha, hari raya korban. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Bagaimana silah dia? Silah korban ni lagu mana? Kita semua tahu dah. Kita semua tahu, cuma pada pagi ini yang menulai sebagai tazkirah, ingatan bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala Surah Shafat, "Walamma balagha mahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuk fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Dan tak ketika mana anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha, makna boleh kerja dah bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, ya abati." Ya abati ini wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Inni sa'asbihuk. Azbahuk ni fa'e mudhari' akan berlaku dah. Aku akan menyembelih kamu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu, akan pendapatmu. Anak itu menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah ayah akan mendapatkan daku dan orang-orang daripada kalangan orang yang sabar." Ayat ini ialah dialog antara dua orang. Dua orangnya hok jarang jumpa.
iaitu seorang ayah dengan seorang anak daripada bini muda. Mau tekan ke bini muda ni sebabnya biasanya bini muda ni orang saya sekali dah. Kisahnya bermula daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya meninggalkan bumi Mesopotamia, bumi Babylon, untuk pergi tinggal di Palestin, berhadapan dengan Palestin. Dan sebelum ke Palestin mestilah pergi ke Mesir dahulu. Dan peristiwa di Mesir lah yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam menolak rayuan umat manusia semasa hari pada mahsyar. Semua orang nak suruh selesai masalah duduk pada mahsyar berpuluh-puluh tahun ni. Maka masing-masing pergi jumpa dengan nabi-nabi besar. Pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa takut dia tolong sebab aku pernah bunuh orang. Nabi Musa pernah bunuh orang ketika mana dia keluar ke pasar, seorang Kipti telah mencederakan seorang Yahudi, lalu dia tapak mati. Mana ada orang makan napa mati dah. Napa Nabi Musa yang matinya. Gelak gelak gagah hali gagah Musa. Mati menyebabkan Nabi Musa lari ke Tur Saina. Dosa ini walaupun ia diampunkan oleh Allah Ta'ala, tetapi seorang Nabi diingat. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana umat manusia pergi berjumpa dengan Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu adalah kekasih Allah, tolonglah kami. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh tolong kamu sebab aku pernah berbohong. Bila? Masa nak masuk Mesir ni. Bila daripada Babylon, Iraq, menyeberangi Euphrates, nak masuk Mesir ni, ada undang-undang di Mesir. Firaun punya peraturan, iaitu Firaun akan merampas mana-mana rupa comel. Kebetulan Sarah ni comel, bini Nabi Ibrahim. Dan kalau sekiranya perempuan yang cantik itu isteri orang, dia akan bunuh tok lelaki. Kalau perempuan yang cantik itu adik orang, dia akan ambil saja. Lalu ketika sampai di sempadan, kastel lah, boleh tanya, ni siapa dia ni? Lalu Nabi Ibrahim berbohong. Dia kata, ini adik aku. Sebab kalau dia kata isteri aku, Nabi Ibrahim akan dibunuh. Tak apa lagi tak ada bohong aku tu. Tapi Nabi, tak sedap. Lalu ditangkap, Sarah diambil, dan ketika mana Firaun ingin melakukan kejahatan terhadap Sarah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyikat perbuatan tersebut, dan akhirnya Sarah dibebaskan, dan Firaun telah menghadiahkan kepada Sarah seorang hamba bernama Hajar. Lalu bila sahaja dapat hamba tersebut, ni nak ayat rupa tak ada pagi tu, ada pasal lah pasal Siti Hajar asli sini. Sarah kata, abah, ya kan Nabi sekaya betul lelaki, kita ni nikah lama tak boleh anak, ginilah ambo hadiah ke Hajar ni pada apa? Ada kita lambat kena ada perai dulu. Hadiah kan. Jadi Hajar itu adalah hamba hadiah dari Firaun kepada Sarah, dan Sarah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu kalau buang orang Mesir, dia beragah. Dia kata Nabi Muhammad tu keturunan Mesir. Orang Mesir mesti agak sama. Mungkin mak solah ya, orang lain pun agak juga. Lalu ketika mana Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar, tiba-tiba dia dapati Hajar mengandung. Sarah jadi cemburu. Sarah menjadi cemburu. Tadi dia bui, bila nak boleh anak dia cemburu pula dah. Tu pesing dia, tak samaruh lah pesing rupa aku tu. Bila gitu dia minta supaya Nabi Ibrahim pergi buang. Buanglah bini muda musayyak aku, cuma jetak aku tu kira lah. Maka dengan gerak hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah Taala, maka diletakkan Sarah dan Nabi Ismail. Sebab itulah Sarah dan Nabi Ismail tidak disebut dalam Taurat, sebab Bani Israel tidak mengiktiraf
Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ismail itu iktiraf. Sebab itu kalau dibaca dalam Bible, Nabi yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, ialah Nabi Ishak. Nabi disembelih dalam Bible ialah Nabi Ishak, sebab mereka tidak mengiktiraf Nabi Ismail. Baik. Diletakkan di Mekah. Wadi ghairi dzi zar'in, satu kawasan yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Disebutkan dalam Al-Quran, fil Bakkah wadi ghairi dzi zar'in, tempat yang tidak ada pokok-pokok. Diletakkan, dan di sana terjadinya mukjizat Zam-Zam yang kita tahu. Dan peristiwa mukjizat Zam-Zam itu membuktikan kepada kita bahawasanya semua yang berlaku atas muka bumi ini adalah kerana daripada Allah Ta'ala, bukan daripada usaha kita. Usaha itu bergagal lah, bukan kerana usaha kita. Semuanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan kamu tidak buat apa-apa sekalipun. Hak kaya boleh piti bukan kerana dia, hak sosok ngepak bukan kerana dia. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Athaillah, ini kitab Hikam Ar-Suhu, dia kata, Ibnu Athaillah kata, semua manusia ni hamba Allah belaka. Sebagaimana ibu contoh analoginya, kita jadi hamba kepada orang kaya. Contoh, hamba belaka. Cuma betul lah mu ni nyapu bilik tidur, jumpa ekong, jumpa sedap. Mu ni hamba juga, kerja mu basuh kereta, driver naik kereta sedap. Mu basuh bilik air, tak ada arah lah. Mu kokok sapuh luar, mu kena basuh lubang jambai. Contohnya, semua itu adalah hamba belaka. Cuma betul lah hak kaya tu kena basuh, kena nyapu bilik tidur, jumpalah ekong dia. Hak dia kau tidak, hak Allah Subhanahu wa, hak tuan rumah semacam. Maka kita begitu juga. Orang-orang yang kaya, kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepadanya harta yang banyak. Bukan harta dia, bukti dia. Nak bukti, bukti yang mudah je. Bila mati, harta tu jadi lagu mana? Harta tu balik pada Allah Ta'ala. Kita ada saham ke, kita ada bond ke, kita ada duit dalam bank ke, kereta kita besar ke, bila kita mati gimana kereta tu? Pergi pada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala ni maha pemurah, maha penyayang. Maka Allah telah kata, boleh bagi semula ke anak-beranakmu. Ini dipanggil ashabul furud, yang boleh layak terima pusaka. Tetapi dengan syarat. Syaratnya kena bagi ikut akulah. Ini dinamakan ilmu faraid. Dah. Boleh tak kita bagi suka-suka? Tak boleh. Boleh nak bagi, tapi dosa lah. Nah, dosa nak bagi ikut suka-suka. Sebab itulah hamba ada mengajar di air tawar sekali. Orang kata tanya, ustaz, saya nak bagi, kita pakat dah adik-beradik, nak bagi sama banyak melaku harta ayah kita. Ustaz kata lagu mana? Tanya pandangnya hamba. Hamba kata gini, untuk mendapat berkat. Nah, mendapat berkat, dapat pahala pada Allah Ta'ala kerana ittiba'ul hukum, kerana mengikut hukum. Bagaimana ustaz? Bagi dulu ikut faraid. Lil zakari misl hadhi unsayain. Bagi seorang lelaki itu bahagian dua orang perempuan. Bagi ikut faraid, tukar nama belaka, jadi hak milik belaka, dan kita dapat pahala berkat kerana kita ikut arahan daripada Allah Ta'ala. Lepas tu bagi sama orang tu lah. Hak abai tak diwis mula kadik tena, bagi sama rata. Boleh kita? Boleh tak kita dah. Nah. Lepas bagi faraid tu kat telefon tak ada ustaz tu, ambil nak. Tak ada bunyi nak bagi sama banyak setuju tu. Ilah tak tu. Dia tukar nama kat selesai. Selesai dah kan habis abai. Tak ada. Tak ada sama rata tu. Lanjut dah kita ni. Baik. Kemudian
Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan okey. Ambil asbab tadi. Apabila Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di bumi Mekah, dan dalam kisahnya yang masyhur ketika Nabi Ismail itu dahaga nak minai, maka berlakulah satu syariat, iaitu Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Kita baca sama dah. Iaitu jarak perjalanan Siti Hajar mencari air. Safa, Bukit Safa ke Bukit Marwah sekali. Marwah, Safa 2 kali. Jangan sekali rebuh. Ambo ada 1 juta orang jemaah puas umrah. Kali ketiga dia kata, ustaz, ambo nak pergi dengan abang ambo, pergilah. Kali ketiga ni. Nya sa'i Safa, Marwah, Safa sekali. 14 kali. Sehari je Safa itu sa'i dia ambil no. Gua ana maloi. Letih ustaz apa? Dia cerita la ilaha. Maloi Safa, Marwah sekali. Marwah, Safa 2 kali. Alik kanan sekali, alik kiri, alik kanan nombor gaji, alik kiri nombor genak. Tenang gitu dah. 7 kali saja. Nah, dalam cerita ini larian yang dilakukan oleh Hajar itu adalah untuk mencari air. Ikut logik akal kita, air itu akan terpancut daripada mana-mana batu yang tersepak oleh Siti Hajar dalam perjalanan daripada Safa dan Marwah. Sebab itu usaha dia 7 kali jauh tak kena ujung dekat Marwah lo. Allah letih lah ustaz pancit. Prebek sapu banyak tu, sewa-sewa lah 200.5 kereta tolok lah. Prebek sapu 200.5 berapi sampai hotel. Nah, jauh. Tetapi di mana Allah Ta'ala kurniakan air itu? Di kaki Nabi Ismail. Hentakkan kaki Nabi Ismail di pinggir Kaabah. Dekat Kaabah tu, situ terpatutnya air. Pelik gitu. Sepatutnya, logiknya, air itu terpancut daripada usaha nak Siti Hajar. Mana-mana batu awak duduk di Safa dan Marwah, tengah jalan tu ke sepak batu pacut air. Sebab itu usaha menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala nak mengurniakan sesuatu bukan berdasar usaha kita, tetapi berdasarkan kepada sejauh mana keikhlasan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya Siti Hajar mencari air kepada Ismail menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan air. Di mana? Di kaki Nabi Ismail. Tepat hak Siti Hajar tak setuh langsung tu, jauh jelak. Tak pergi lah situ. Tak ada pun ruang yang kita kena kona, tak ada pun situ je. Safa Marwah. Maka begitulah kita dalam melakukan apa juga pekerjaan. Semua perkara kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan dengan usaha yang kita buat ini rezeki yang sampai kepada kita bukan kepada kita direct, tetapi melalui anak kita. Contoh melalui anak kita. Ibadat yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan ini, Allah Ta'ala mengurniakan balasan, tetapi bukan pada kita, tapi dengan kelulusan peperiksaan yang baik kepada anak kita. Contoh. Nah, itu daripada Allah Ta'ala. Maka untuk itu sifat yang mana ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala mestilah sentiasa dipupuk, ditanam dalam diri kita, supaya keberkatan kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu melimpah-limpah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Sebut gitu tinggal ayat Jibrina pula. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kisahnya berkenaan dengan seorang sepasang suami isteri yang mana anaknya ditawan oleh musuh. Lalu mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ambo ni anak sore tu je, dialah cari makan kamu, kena tawan musuh dah, minta Rasulullah tebuh. Rasulullah kata balik dan tingkatkan ketakwaan, bertakwalah kamu. Lepas tu sehari 2 hari pula dia juga pesan Rasulullah. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja. Ketakwaan yang ditingkatkan oleh ibu bapa tersebut
telah menjadikan makhraja, tempat keluar, jalan keluar kepada anak tadi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bila saja dia dapat larikan diri pada musuh, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki kepadanya dengan jalan tidak sangka-sangka. Dia lalu ke kawasan musuh tu. Orang kafir ni nak pergi peraya bawa belaka ayam itik, kubah gajah, kubah lembu apa, nak makan. Masuk peraya. Betul lah lalu ke kawasan kurung itu, ya elok ngebing-bing mak kelik rumah dia. Makhraja, jalan keluar pun ada, rezeki pun ada. Kenapa? Takwa ibu bapa. Kita tepek kedah. Pada so, ada kanan so, ada kiri so. Kedai kopi banyak ya. Pelajar seko habuk tak pakai tudung. Lepas tu lagu mana? Ayat wa may yattaqillah. Macam mana? Moh. Nak sebut kedah tak payah dak. Sebut kedah kau tak pergi pula. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Jadi itu salah satu daripada syariat haji dan umrah, iaitu sa'i. Sa'i. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadat haji itu sebagai suatu syariat bermula sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ini termasuk dalam perkara yang dinamakan usul ibadat. Usul ibadat ini ialah semua nabi-nabi sejak daripada selepas Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunaikan haji, tetapi dengan syariat yang berbeza mengikut ajaran masing-masing. Haji tapi syariatnya berbeza. Sebagaimana semaya, tapi syariatnya berbeza, cara berbeza. Kita mungkin ada takbir, ada rokok, mungkin Nabi lain tak ada tu. Mungkin ada sikit-sikit serupa. Contohnya semayang orang-orang Yahudi. Jadi tengok orang Yahudi semayang. YouTube ada tak je Google. YouTube sekali. Cara semayang orang Yahudi. Dia nerak. Dia tak rokok. Sujud dia nerak. Betul. Dia ada wuduk supaya kita. Yahudi. Dia ada rokok supaya kita. Dia tak ada jemaah. Tapi dalam sonoga dia tu duduk si sore. Lepas tu masa sujud tu dia nerak. Cium. Betul depan, betul belakang. Nerak tu. Kita sujud. Nah, adakah itu ajaran Nabi Musa? Wallahu alam. Mungkin dia diubah dan sebagainya. Tetapi syariatnya berbeza. Baik. Dan satu hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang bagaimana orang yang mampu melakukan ibadat korban tetapi tidak melakukan ibadat korban. Dia boleh ada piti, ada kelapangan, tapi tak buat. Amos sebut ni awal ni Jumaat, dia lagi cari esok lusa dah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yadah fala yaqribanna musallina. Rawahu Imam Ibnu Majah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang sesiapa yang mempunyai kelapangan, mampu untuk berkorban, tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekatkan tempat kami bersembahyang ini. Siapa-siapa ada duit, ada kelapangan, Nabi kata, tiba-tiba tak korban, sebab dia sunat muakkad, sunat yang dituntut, maka buah mari pak mai bermari sejid ni ya. Ni hamba ke Nabi buah mari sejid. Sejid Nabi, sejid kita ni ikutlah. Ada piti tapi tak korban. Korbanlah. Ya. Terutamanya korban tempat kita. Amun nak beritahu dah. Antara korban ni daging korban. Ada daging korban ni hak kita tahu bahagi 3 bahagian tu hak amun sebut hak 2 bahagian. Dua benda. Yang pertama daging korban yang dinamakan sedekah. Yang kedua daging korban yang dinamakan hadiah. Daging korban yang dinamakan sedekah
ialah kita rebah ayat hak ni. Daging tu kita beri kepada fakir miskin. Jangan kita dok koya ke luar negara tak pakai daging, pak kita tak pakai daging juga. 40 jas kilo bila weh? Daging import je lah weh. Nah, daging sungguh tak pakai. Nah, tak pakai. Tak usahlah, hamba tak pakai. Ada ke pasal tak ada pasal-pasal lagi beli daging. Pasal putih murah tiket 12 riyal 29 riyal, kedah 34 riyal sekilo. Hamba pernah pergi beli kedah air. Awak sini mahal, Kelantan murah. Hamba tanya tak kita bini murah kedah. Nak baca? Kelantan 29, sini 34. Kelantan tak boleh kira. Kelantan orang miskin, sini orang kaya. Pupuk kedah ni pupuk dia. Bukannya kita orang Kelantan tu miskin semua. Atau TV cakap miskin semua. Kita kaya-kaya, RM50 pun makan. Padahal pupuk dia sosok ngepak juga. Nah, jadi apa sah hadiah tadi ialah kita ambil daging, kita bagi pada fakir miskin. Hukum fiqhnya daging tadi telah menjadi milkut tam, pemilikan yang sempurna kepada orang miskin tadi. Maka oleh kerana dia miskin, orang rebel ramai, miskin peti sejuk pun tak ada, maka orang pakat wi daging siapa ke 40 kilo mah dia daging nak simpan busuk banyak daging ni, buat lagu mana. Oleh kerana dia miskin, maka hukumnya dia dibenarkan jual daging rebel. Ya, sebab apa? Sebab ia sudah milkutam, pemilikan yang sempurna oleh fakir miskin tadi. Malah tu dia buh daga bersihkah, dia kaya bersihkah, dia jual kedai kopi. Daging yang mau jual murah ya 25 kilo. Siapa nak? Sebab apa? Sebab duit jualan daging tadi, dia boleh beli baju sekolah anak, dia boleh tukar kasut sekolah anak, dia boleh beli berah. Nah, dia boleh jual. Adapun hadiah ni kita rebel. Depan mak itu cikgu sekolahmi, rumah 2 tikar geru. Tak boleh. Maka kita boleh beri hadiah. Amal rebel ini hadiah. Hadiah tadi pada pasangan cikgu tadi dia bukan milkutam. Jadi itu dia jual. Dia kita ni kalau kaya hormat menaruh. 100 kilo. Orang sesak 40 kilo je rumah dia tok buyuk dia bunyi 100 kilo tak boleh jual. Lepas tu buat lagu mana? Dia kena sedekah pada orang lain pula. Panjangkan sedekah tadi pada orang lain pula. Hadiah-hadiah orang lain pula. Kalau penerima dia tu orang kaya juga tak boleh jual juga. Panjangkan supaya daging rebel dapat manfaat. Yang kedua, berkenaan dengan sedekah beri kepada orang bukan Islam. Amoy awal-awal dah. Maaf lah kalau tuan-tuan tanya ahli parlimen, tuan-tuan dia kata boleh lalu. Ustaz boleh boleh lalu. Sebab ada ni orang pondok mungkin ada klausa dalam PK bahawa kita boleh bagi kepada al-mu'allafati qulubihim. Jadi pentakrifan al-mu'allafati qulubihim ni ada ulama mentakrifkan kepada orang yang baru masuk Islam. Ada juga yang menyatakan orang ni bukan Islam lagi. Tapi kita ambil contoh satu taman. Ada 50 butir rumah. 2 butir je rumah orang bukan Islam. Nah, taman tu melih 50 ekor gegok. 2 orang je bukan Islam. Molek tidak, comel tidak, sudah adat sebagai manusia tak beri dia. Molek tak? Tak molek sekali abu. Adat sebagai manusia. Nah, bagi. Mudah-mudahan dengan kita buat baik ke dia tadi dapat melunakkan hati dia untuk memeluk Islam. Mudah-mudahan. Itu doa lagu tu. Oh baguslah Islam Pak Ambo, you buat sama dia. Ya rebel apa ya bui. Ya raya tempat tapai pasal rumah. Baguslah. Tak sebab Pak Mung je tu kapok dia. Tak apa Pak Mung jahat, curi lah pun. Pak aku ni bagus. Contoh. Nah, gitu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Syuruk amu berhenti. Antara hikmah ibadat korban ini ialah
sebagai tanda ketaatan, sebagaimana sebut tadi ayat kita baca tadi. Ayat tadi ialah dialog antara seorang ayah dan anak dan ayah yang kedua-duanya nabi, dan kedua-duanya ni memahami akan peranan masing-masing. Anak memahami bahawasanya mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Sebab itu dia kata, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang kamu telah disuruh. Makna dia tahu bahawa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Maka Nabi Ismail tahu bahawa yang menyuruh Nabi Ibrahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pok comel. Dia tak kata, anak aku tengok kau meleh mung kena meleh hari ni. Ada kecek gitu. Kita kecek gitulah. Tapi Nabi Ibrahim kecek lagi mana? Ya abati, ya bunayya, ya bunayya, inni ara fil manam inni asbahuk fansur maza tara. Wahai anak saya, awe. Anak saya kita tak kecek itu lagi panggil awe. Awe male ayo tengok aku, ayo mimpi, ayo melehmu. Lepas tu membaca lagu mana? Ada ayat kita lagu tu? Tak ada. Bagaimana tu? Ayat kita tu. Nah. Lewat kedak atas belakang kedak. Tu ayat kita. Kelahir tu ayat Nabi tu. Wahai anak kesayanganku, aku mimpi. Sekali ya aku mimpi aku melehmu, nak melehmu ni. Tak ada apa-apa sebab anak tu tahu dia Nabi dan anak tu seorang yang Nabi. Tetapi dia kata, fanzur maza taro. Memberasa lagu mana? Ayat tu. Nah, ambo selalu tekankan tempat kuliah ambo. Jangan marah anak tu email dapat mutu. Jangan marah anak tu email tepi kuda. Jangan. Anak ustaz kau jangan. Sebab itu ialah hidayah. Hidayah ni bukan hak kita. Hidayah ni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun untuk email dalam Malaysia ni nak anak dia makan pi kuda. Tidak ada seorang pun ustaz dalam Malaysia ni nak anak dia dapat mutu. Tak ada seorang habuk pun. No. Tapi lompat juga apa? Hidayah daripada Allah Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Kalau tidak, kita kena katakan Nabi Muhammad tak ada dakwah, buat darah dia kafir. Nabi Musa, Nabi Nuh tak ada, anak dia kafir. Nabi Lut tak pandai, bini dia kafir. Nak kata lagu tu. Nabi Nuh tak pandai, bini dia kafir. Nak kata lagu tu. Anak mok kafir belaka. Boleh kata lagu tu? Tak boleh. Sebab apa? Hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hidayah ni pada doa. Banyak doa lah untuk anak-anak kita. Allah Taala berikan hidayah pada mereka yang terlibat dengan benda tak comel. Baik. Jadi antara yang pertamanya ialah sebagai muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita, rezeki yang Allah Taala berikan lebih pada kita tu kita berikan kepada orang lain. Sebab itulah hamba perhati dalam masyarakat kita. Perbezaan dua golongan dalam masyarakat kita. Perhatilah. Orang Bangladesh, Bangla kita panggil itu, dengan kita gerbang. Perhati ya. Kita dok kata ke dia. Hari tengok dia gerbang. Orang Bangla tak gerbang lembu ke 5,000, 4,000 hidup. Bangla dia akan gerbang lembu ke 8,000 hingga 12,000. Tahu lembu kecil dia, dia ambil. Sebab apa? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya sembelih satu barangan benda yang terbaik. Lembu hok gemuk, jangan cari hok guru, hok belaga, lutut belaga jalan belakang kelepuk. Lepas tu pulaknya ni nak ngepek ni, maaflah ni. Kepada tutup payah lembu. Lemuh lah ni so. Bukan pada mak-mak yang mengepeknya, kapal ambo mengepek juga. Jauh pun dah berserba 4,000. 2 minggu gerbek 8,000 dah 7,000 dah
5,000 dah. Apa gitu? Apa nak royak negara kita ni? Oleh kerana terlalu lama dijajah, 500 tahun dijajah lah, menyebabkan kita rakyat pun terpengaruh dengan izm-izm, ajaran-ajaran yang asing daripada kita. Kita ni nak pilih pemimpin pakai demokrasi, nak menguruskan ekonomi pakai kapitalis. Mana ada demokrasi menguruskan ekonomi? Kapitalis. Nak menguruskan sosialis. Masalahnya kita ni orang Islam, kenapa kita ni meniaga, jual beli, juga kita mengikut kapitalis yang hanya mementingkan duit saja. Kenapa lembu yang kita perah luar pada musim rebel boleh jual 4,000, tiba-tiba bila mari musim rebel kena jual 7,500, 5,000, berapa gitu? Sebab pemikiran kita ialah pemikiran kapitalis. Inilah peluang untuk kita akak rego. Bila kita tanya, Ustaz tak tahu makan lembu lon 80 ya sego ni. Dah tu masa jauh pada musim rebel apa jadi 80 ya juga, apa jadi 4,000? Mana kita kata mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala? Kita tak ingat ke hak tu ya? Cuba kita amalkan Islam dalam perniagaan kita. Sebab itulah bila kita bercakap dengan pakar-pakar ekonomi, terutama pakar-pakar ekonomi Islam di luar negara, walaupun Malaysia ini satu negara yang mempelopori ekonomi Islam dengan bank Islamnya, tetapi pakar-pakar ekonomi perbankan Islam luar negara tidak mengiktiraf Malaysia ini sebagai ekonomi Islam. Minta maaf lah kalau ada pekerja bank Islam, walaupun bank Islam. Kenapa? Bank Islam itu dianggap sebagai bank bila ribawi, bank tanpa riba, tetapi belum lagi membantu. Sebabnya ia tidak ada unsur bantuan berkebajikan. Al-Qardul Hasan itu tak wujud dalam bank Islam. Sebab tu kita dengar, bank Islam mahal tak? Sebab interestnya tinggi dah. Sebab tu ia tidak membantu. Betul lah kita ambil sarankan ke bank Islam sebab dia menyelamatkan kita daripada riba. Bila riba, tak ada riba. Tetapi adakah dia membantu memberi kebajikan? Tidak. Sebab dia oriented dia ialah keuntungan. Bank hak sungguhnya bank Bangladesh, City Bank. Orang tubuh. Pinjam 50 ya, bayar 50 ya. Pinjam 100,000, bayar 100,000. Bank Islam 130,000. Jual tanah mana-mana. Contoh. Jadi sistem itu mana juga sistem bersosial. Kita menggunakan sistem sosialis. Mari baru naik kereta sewa, mari pergi Kota Baru. Lama naik kereta sewa. Daripada saya kata dia kerja bank mula, bank CIMB. Saya menyesal sebenarnya cik dia kata. Sebab saya berhenti kerja awal. Kalau sekiranya ada pencen, sekarang ni duduk dengan cucu di rumah, pakai pencen 1,000-2,000 tak pada kan. Sekarang ni kena kerja buat kereta sewa lagi sebab kerja swasta. Tu nak ajak sistem pak kita ni sistem sosialis. Kepala dia Dr. Mahathir Mohamad. Tu kepala dia. Dia memperkenalkan pengusahaan. Betul. Pengusahaan itu akan meningkatkan keupayaan dan meningkatkan efisien dalam kerja. Kita ambil contoh antara roadcare dengan JKR. Lebih efisien roadcare. Roadcare awak jalan 10 orang, JKR awak jalan 50 orang. 50 orang setiap orang kena bayar gaji. Itu menjadikan ekonomi. Antara LLN dengan TMB, tentu efisien TMB. LLN nak buat kayu juta satu selori, 2 lori, TMB 5 orang ya, boleh buat dah. Tetapi adakah ianya memberikan jaminan sudut sosial? Tidak. Efisien macam sekarang ni. Dia perah pukul 2 pagi kerja lagi, 3 pagi lagi. Tetapi masa pencing tak ada pencing, tak ada. Lepas tu nak makan masa pencing, cari diri ya. Itu sistem sosialis.
minta maaf lah. Gitu dah kita terima hak tu, gitulah kita tangguh sekarang ni. Bagaimana kok kita sungguh sehari dua ni ayah naik kok? Masa dia dah kapitalis dan sosialis mengawal negara kita. Kapitalis lah ekonomi kita. Kalau sosialis mengawal negara ekonomi negara kita, kalau sosialis tak nak, tak akan berlaku kenaikan. Sebab apa? Ayah kerja air pego, beras kerja air tanah. Maka harga dia maintain semua. Ni tak. Lah ni semua tu swasta belaka. Tu orang pada paham. Mana model LPN dengan bernah mula. Lain kan. Bangun itu lo je, cuma jadi bernah ni LPN. Mula tak ada potongnya pun. Nah, banyak cerita tu. Nah, jadi dalam hari korban hari Ahad ni insya-Allah kita korbanlah dengan seikhlas hati kita, dan mana-mana yang masih lagi belum sempat, tak ada gear lagi, dan masa 2 hari ini ada harapan lagi cari gear. Rebellah. Adakah kita tidak gembira dengan hasil korban kita, duit kita rebel tadi dapat menggembirakan orang-orang miskin, anak-anak orang yang tak je makan daging, yang tak jumpa makan daging. Jumpa makan dagingnya betul lagi jalan rumah dia tu wis copek gaya bila makan daging lah masa raya puasa baru ni. Ya Allah. Nah, luar negara tu luar negara lah, dalam negara ni. Ibda binafsik, mulakan dengan diri kamu, jiran-jiran kamu. Kita rebel Kemboja, Mindanao apanya, jiran kita tak makan pun. Nah, sebab itulah Syekh Yusuf Qaradawi dalam fatwanya meletakkan bahawa haram bagi sesiapa yang pergi umrah acak kali, hak sunat, bukan wajib, hak kali kelima kali kena tu, dalam keadaan jiran depan rumah dia tu atak bocor makan dok, kita banyak pilih sangat umrah 46 kali tu. Qaradawi kata tak boleh aku tu, kena pastikan kena pastikan jiran kita tu okey dulu, makan cukup, rumah selesa dan sebagainya. Jadi yang merasa kat dulu dah pagi ni capu-capu kuliah, capu-capu ngepek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita dan menghimpunkan kita bersama-sama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadzal quluba qad ijtama'at ala mahabbati wal taqat ala ta'ati wa tawala da'wati wa ta'ahada an sujudati fa wasikillahumma rabbatu tawari muddahada subulaha wajma'ha bikulli la yakhbu wa shrah sudurha fadil iman bik wa jamili tawakkuli alayk wa ahya ala ma'rifatik wa amit ala syarati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan selamat hari raya Idul Adha pada semua. Wallahu a'lam.